Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita dapat bertemu untuk kita bersama-sama meneruskan sesi pembelajaran kita yang berada di rumah sekarang ini. Okey, harap anak-anak semua bersedialah untuk kita mulakan pembelajaran pada hari ini. Dan insya-Allah hari ini kita akan masuk tajuk akhlak. Tajuk akhlak dalam tajuk yang keenam, iaitu adab di majlis keramaian. Alhamdulillah. Dan insya-Allah sebelum kita masuk lebih lanjut dalam tajuk adab di majlis keramaian ini, kita tengok dulu pengenalan adab di majlis keramaian. Baik, sedikit pengenalan, iaitu apakah majlis keramaian ini? Majlis keramaian ini ialah majlis yang mempertemukan manusia sesama dengan manusia. Ni majlis keramaian. Tapi kalau antara kucing sambungan kucing, tak jadi majlis keramaian, itu jadi majlis kehaiwanan. Okey, baik. Kat sini kita boleh tengok majlis keramaian ini adalah antara manusia sesama dengan manusia bertemu dalam satu majlis, sama ada bertujuan dia nak cari satu ketenangan ataupun nak cari satu pendapat ataupun bertukar-tukar pendapat dalam majlis tersebut. Baik. Antara contoh lain selain daripada majlis bertukar-tukar pendapat, majlis ketenangan ni, majlis keramaian juga kita boleh sebutkan sebagai contohnya ialah majlis tahlil, majlis yasin, majlis tadarus al-Quran, majlis ilmu, majlis pernikahan, majlis hari lahir dan pelbagai lagi majlis yang mana dalamnya ada menyebut nama Allah, ada yang menyebut yang berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut merupakan majlis keramaian. Seperti mana dalam garis panduan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa Nabi sabda? Ma jalasa qaumun majlisan. Tidaklah sesuatu kumpulan itu berada dalam satu majlis, lam yazkurullaha fihi, yang tidak mengingati Allah, wa lam yusallu ala nabiyihim, dan tidak berselawat kepada nabi mereka, illa kana alaihim tiratan, illa kana alaihim tiratan, melainkan mereka ini mendapat kerugian. Apa maksudnya dekat sini? Jika seseorang itu pergi satu majlis, tapi majlis tersebut tidak ada mengingati Allah dan tidak ada selawat atas Nabi, maka mereka semua dalam keadaan kerugian. Jadi apa-apa majlis sekalipun, jika kamu nak pergi, pastikan adanya ingat Allah, ataupun adanya ingat Nabi, selawat atas Nabi. Sekurang-kurangnya ingatlah baca surah Al-Fatihah ketika majlis tersebut, baca doa, baca ayat suci Al-Quran. Okey. Baik, sambungan lagi hadis tadi. Fa in syaa azabahum, jika Allah berkehendak mereka akan diazab. Maknanya dekat sini, jika Allah nak mereka diazab, Allah akan azab. Jadi seterusnya, wa in syaa ghafara lahum, jika Allah berkehendak mereka ini diampunkan, maka Allah akan ampunkan. Jadi semuanya bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, semuanya bergantung pada Allah. Allah nak ampunkan ke, Allah nak azab mereka, itu bergantung pada Allah. Jadi kita sebagai manusia, apabila kita buat majlis, pastikan kita ingat, pastikan dalam majlis yang kita lakukan tersebut ada ingat Allah, ada selawat atas Nabi. Jadi ini garis panduan kalau kita nak buat satu-satu majlis. Baik, seterusnya kita masuk pada pengertian majlis keramaian. Apa itu pengertian majlis keramaian? Majlis keramaian ini ialah sesuatu majlis yang melibatkan kehadiran orang ramai. Majlis keramaian melibatkan kehadiran orang ramai, sama ada di dalam keluarga ataupun di dalam masyarakat setempat. Okey, ni majlis keramaian. Maksud dia, majlis ni perlulah ada orang ramai. Kalau tak ada orang ramai, bukan majlis keramaian nama dia. Kalau awak datang seorang-seorang, aku buat majlis ni, tapi aku tak jemput korang pun, aku duduk seorang-seorang, itu tak jadi majlis keramaian. Okey, kena pandai beza. Majlis keramaian ini pasti ada ramai orang yang hadir pada waktu tersebut. Baik, kemudian kita pergi kepada adab-adab di majlis keramaian. Apa dia adab-adab di majlis keramaian? Baik, kita tengok. Adab yang pertama dalam majlis keramaian. Adab yang pertama,
Adab yang pertama ialah memberi salam dan berjabat tangan kepada yang dibenarkan oleh Islam. Kita sampai satu-satu majlis, kita bagi salam, Assalamualaikum. Bagi salam pada tuan rumah izinkan masuk, kita masuk, salamlah dengan tuan rumah, salamlah dengan tetamu-tetamu yang dah hadir. Dalam contohnya dalam majlis tahlil ataupun yasin, kita sampai dah ada orang dah, kita salamlah dengan ahli keluarga semua, lepas tu kita duduk. Jangan pula kita salam majlis yasin ni kita pergi salam pula dengan anaknya, kita pergi salam pula dengan orang perempuan, tak boleh. Terutama sekali yang lelaki, jangan salam dengan yang perempuan yang tidak ada ikatan. Sama juga dengan yang perempuan, kalau majlis perempuan tak payahlah salam dengan orang lelaki yang ada kat dalam rumah, tak payah. Okey, dekat situ kita kena tahu, kita bagi salam dan kita berjabat tangan kepada dengan orang yang dibenarkan hanya dalam Islam. Okey, baik. Yang kedua, adab yang kedua ialah memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat. Okey, bila mana kita pergi ke majlis, sesuatu majlis keramaian, pastikan kita berada dalam keadaan yang menutup aurat dan sopan. Janganlah pakai baju koyak-koyak. Kalau kita tak perasan tu tak ada masalah lah. Kita boleh tukar, kita boleh kita boleh tutup-tutup sikit. Tapi kalau kita sengaja pakai, jangan, elakkan. Ni tak pakai pakaian tak sopan pula tu. Pergi majlis tahlil, pergi majlis kenduri kesyukuran apa semua, pergi majlis hari jadi, kita pakai seluar pendek, tak boleh. Yang lelaki kalau pakai seluar pendek tak boleh. Okey, tak menutup aurat, jadi tak sopan dekat situ. Pastikan menutup aurat. Sama juga dengan yang perempuan, pergi majlis hari raya ke, pergi majlis mana-mana ke, pastikan menutup aurat, jangan dedahkan aurat kamu. Baik, kemudian yang ketiga, berbual-bual perkara yang berfaedah dan dengan suara yang sederhana. Bila mana kamu sampai suatu tempat, kamu nak berbual, pastikan kamu jangan berbual dalam keadaan suara yang sangat kuat. Kesian dekat orang lain. Kamu berbual, tiba-tiba pakcik kat sebelah tu nak berbual, tak apa benda lah budak ni memekak aja. Orang lain tengah baca yasin kat dalam, kita pula berbual. Jadi tak sedap, tak sopan dekat situ. Okey, elakkan. Kita buallah dengan perkara sederhana. Okey. Baik, kemudian yang keempat, memberi ruang dan kelapangan tempat kepada hadirin yang baru sampai. Okey. Contohlah kita dalam majlis pernikahan. Kita sampai kat rumah orang kahwin tu, kemudian kita tengok ada tempat kosong, kita makan, kita duduk. Selesai kita makan, janganlah kita duduk lama-lama. Kita nampak ada orang baru sampai, tengah berdiri, tengah tunggu orang bangun untuk duduk. Jangan pula kita saja duduk. Kita ketawakan dia. Tak dapat duduk pada muka. Jangan kata macam tu. Tak elok. Okey, jadi kita cepat-cepat siapkan makan kita. Kita cepat basuh tangan, minum apa semua. Kita panggil dia, suruh dia duduk kat tempat kita tadi. Okey. Baik. Seterusnya, yang kelima, menjaga pandangan mata dan memberi tumpuan di dalam majlis. Baik, menjaga pandangan mata dan memberi tumpuan dalam majlis tersebut. Baik, ini lebih kepada majlis ilmu. Bila mana disebutkan majlis ilmu, maka dalam majlis tersebut ada ilmu-ilmu yang disampaikan. Kita kena bagi tumpuan. Okay, bagi tumpuan apa yang disampaikan oleh penceramah. Jaga pandangan mata kita supaya kita tak tengok orang yang berlainan jantina sekian. Okey, elakkan. Baik. Yang keenam, tidak membuat bising dan mengganggu orang lain. Tidak membuat bising dan mengganggu orang lain. Okey, dalam majlis keramaian ni jangan kita buat bising. Tiba-tiba kita main lari-lari, terbang sana sini, lompat sini, orang lain semua nak buat majlis, kita mekak, tak boleh. Elakkan. Okey, kita mengganggu majlis. Berdosa kita kalau orang lain tak dapat ilmu disebabkan kita tadi. Baik. Okey. Kemudian yang ke-7. Yang ke-7, mematuhi tata cara majlis agar majlis berjalan dengan lancar. Okey, ni yang ke-7. Pastikan majlis kita follow, kita ikut supaya majlis berjalan lancar. Jangan pula kita, "Oi, bila majlis nak habis, oi." Jangan kata macam tu. Nanti kan tak pasal-pasal kita kena halau pula. Okey, elakkan. Okey, mematuhi tata cara majlis agar majlis berjalan dengan lancar. Baik. Itu antara 7 adab-adab di majlis keramaian. Banyak lagi adab-adab yang lain, tapi kita belajar yang 7 ini sahaja dahulu dalam majlis keramaian. Baik. Itu adab.
Kemudian kita masuk pada larangan di dalam majlis keramaian. Apakah pula larangan dalam majlis keramaian ni? Baik, larangan yang pertama. Ni Islam melarang orang yang berada dalam majlis keramaian melakukan perkara ni. Yang pertama ialah mencelah percakapan orang lain. Okey. Bila mana kita duduk dalam majlis, kita jangan mencelah percakapan orang lain. Okey. Contoh, saya bagi contoh. Kamu pergi majlis makan-makan, kenduri ke, majlis kahwin ke, kamu duduk makan, dia menengok pakcik dia cakap, "Ui, macam ni. Ui, semalam Liverpool menang lah. Awak pun sampuk. Manchester kalah." Jangan. Nanti kang pakcik tu mengamuk, tak pasal-pasal, kursi terbang, meja terbang. Okey, elakkan. Baik. Okey, contoh. Okey, itu contoh yang pertama. Jangan mencelah percakapan orang lain, terutama sekali percakapan orang yang lebih tua daripada kita. Orang yang lebih senior daripada kita. Okey, elakkan. Yang kedua, mencela orang lain dan berbisik-bisik hal orang lain. Okey. Bila mana kita dalam majlis keramaian, jangan kita menghina, mencela orang lain. Ini akan menyebabkan orang lain tu akan jadi marah. Bila orang tu marah, dan majlis tuan rumah akan jadi rosak lah. Buatnya kita bergaduh dekat situ, bertumbuk, bertekak, tarik-tarik rambut, tarik baju. Jangan. Baling kerusi, baling meja, baling nasi. Jangan, elakkan. Okey, kita menyebabkan majlis tuan rumah tadi rosak. Kesian dengan tuan rumah tadi. Dan selain daripada jangan mencela, jangan menghina, jangan pula kita berbisik-bisik. Kita berbisik. Kita datang 3 orang, tapi kita berbisik dengan kawan yang berdua ni saja. Seorang lagi ni tadi, tengok je apa yang kita bisik. Apa kalau kita bisik ni, betul kita tak cakap pasal kawan yang ketiga tadi. Tapi perasaan orang yang ketiga tadi cakap apa? Mesti dia cakap pasal aku tu. Dah lah, aku malas nak datang dengan dia lepas ni. Okey, dia akan jadi macam tu. Bila kamu berdua berbisik, akan ada yang ketiga. Yang ketiga itu adalah syaitan yang membisikkan kembali kepada si yang ketiga datang bersama kamu tadi perkara yang buruk. Okey, elakkan. Baik. Yang ketiga, membuka keaiban orang lain. Jangan kita buka aib orang lain. Kita nampak pakcik tu datang, tiba-tiba pakcik tu tak perasan. Contohlah, anda kata seluarnya koyak. Awak pun dah nampak pakcik tu pakai seluar koyak. Awak pun cakap, bisik dengan kawan awak, pakcik tu suruh koyak. Elakkan. Sebab kalau pakcik tu dengar, malu pakcik tu. Elakkan. Jangan buka aib dia. Senyap-senyap sudah. Kamu nampak seluar dia koyak, senyap-senyap sudah. Ataupun kamu bagi tahu dengan dia, pakcik, seluar pakcik koyak ni, bisik kat telinga pakcik tu. Jadi pakcik tu boleh pergilah cari apa-apa untuk dia tutup koyak yang tadi tu. Untuk elakkan orang perasan. Okey, awak pun carikan kain ke apa, bagi kat pakcik tu. Selesai masalah kat situ. Jangan kita buka, "Oi pakcik, suruh pakcik koyak." Jangan kita buka aib dia, kesian pakcik tu, malu. Okey, malu pakcik tu tadi. Elakkan. Bila kita buka aib orang, kita akan berdosa. Kesian pakcik tadi tu. Baik, yang ketiga, duduk di tengah-tengah pintu dan lorong laluan. Baik, bila mana kita dalam majlis yang melibatkan dalam rumah, kita duduk dekat pintu, orang tak boleh nak keluar masuk, orang tengah baca yasin ke, tengah bertahlil ke, orang tak boleh nak keluar masuk, kita dah menghalang laluan orang lain. Elakkan. Jangan kita duduk dekat tengah-tengah pintu tu. Banyak lagi tempat lain. Buatlah 2 lapis bulatan ke 3 lapis, tapi jangan duduk depan pintu. Bahaya. Okey, buatnya orang nak cepat ke apa, terlanggar kita, dah tak pasal-pasal. Buatnya orang tu tersepak kita ke, kita pula pengsan, dah jadi masuk hospital ke apa, kita tak pastilah tu. Tu. Okey, elakkan duduk dekat tengah-tengah pintu dan lorong laluan. Yang kelima, mengganggu keselesaan orang lain dengan merokok ataupun ketawa berlebih-lebihan. Bila dalam satu majlis kahwin ataupun majlis mana-mana majlis perkeramaian lah, elakkan kita ketawa terbahak sehingga kan orang ni tak suka dengan kita. Kakak ketawa. Sampai orang ni, apa pasal budak ni? Masuk jin ke? Pasal budak ni. Dah kenapa budak ni? Tak tahu nak hormat ke majlis orang. Dah jadi masalah dekat situ. Tanggapan, anak siapa tu? Dah kesian mak ayah pula yang kena. Elakkan. Okey. Kalau kita nak ketawalah sama kita, tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Elakkan. Okey. Begitu juga dengan merokok. Ni harap-harapnya tak adalah anak-anak yang ada dekat seriti ni merokok. Elakkan. Okey. Baik. Kemudian itu larangan di dalam majlis keramaian. Ada 5 larangan tadi dalam majlis keramaian. Baik, seterusnya adab-adab
makan dan minum di dalam majlis keramaian. Dalam majlis keramaian ni ada adab juga dalam ketika makan dan minum. Ni senang je. Yang ni kamu dah belajar daripada tadika, kamu dah belajar. Yang pertama basuh tangan, yang kedua membaca bismillah dan doa sebelum makan, yang ketiga mendahulukan orang yang lebih tua mengambil makanan. Kamu nampak pakcik tu datang, dah tak kuat dah pakcik tu. Pakai tongkat pula tu nak ambil makanan. Pakcik tu bawa kamu, pakcik beratur belakang. Saya dulu sampai. Janganlah macam tu. Betul awak dulu sampai, tapi bagilah peluang kat pakcik tu, ataupun bantu pakcik tu isikan makanan dia. Isikan makanan pakcik tu. Okey, pakcik duduk, saya tolong isikan. Okey, itulah adab kita ketika makan dan minum di majlis keramaian. Dan yang keempat, mengambil makanan yang lebih hampir dengan kita. Okey, kalau kita makan dalam dulang ke, kita makan dekat surau ke, buka puasa kat mana-mana ke, ambillah makanan yang paling hampir dengan kita dahulu. Ambil yang paling hampir dengan kita, barulah kalau orang hulur dekat kita makanan yang jauh, barulah kita ambil. Jangan pula makanan tu kita dekat sini, makanan tu dekat sana, dekat hujung sana tu, kita pun pergi langkah ambil makanan. Ataupun kita langkah tengah tangan je, ambil tangan jauh-jauh. Okey, kesian dekat orang yang kiri kanan kita tu. Elakkan. Okey, adabnya bila masa makan, lepas baca bismillah, baca doa sebelum makan, ambillah makanan yang paling dekat dengan kita, yang paling hampir dengan kita, barulah kita makan. Kemudian barulah kita ambil yang jauh tu, kita minta, boleh minta kat kawan ke tolong ambilkan. Okay, adabnya ambil yang paling hampir dulu dengan kita. Yang kelima, duduk dengan tenang. Bila makan ni duduk dengan tenang. Janganlah makan sambil berlari, janganlah makan sambil baring. Elakkan. Okey, duduk diam-diam, duduk tenang-tenang, makan dengan bersopan. Baik. Yang keenam, adab makan ni, adab kita ke makan, janganlah makan sampai kita ni gelojoh sangat, macam 10 hari tak makan. Elakkan. Makan tu makan slow-slow, nyam. Okey, elakkan. Makan macam makanan tu tak cukup. Lepas ni aku nak tambah ni. Jangan. Itu akan menyebabkan kamu tercekik. Bila kamu tercekik, tak pasal-pasal masuk hospital. Kadang-kadang bukan saja tercekik, benda tu boleh bawa maut. Okey, makanlah dalam keadaan yang tenang, jangan makan dalam keadaan yang gelojoh. Baik, yang ketujuh, jangan melakukan perkara yang boleh menjijikkan orang lain seperti berludah dan berkahak. Okey, kamu dekat tempat, bila kamu berada dalam majlis keramaian, jangan kamu meludah sesuka hati. Elakkan. Orang geli bila mana kita meludah bersepah-sepah. Kesian dekat orang yang nak makan tadi tu. Orang tu nak makan tapi kita meludah pula. Kesian. Okey, baik. Dan setelah kita selesai makan, kita basuh tangan, kemudian kita baca doa. Okey, ingat lagi doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Doa sebelum makan. Doa selepas makan pula. Doa selepas makan, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Baik, itu antara doa-doa yang kita dah hafal pun. Dah lama dah kita hafal. Daripada tadika lagi kita dah hafal doa makan, doa lepas makan. Baik. Antara hikmah beradab semasa makan. Apakah hikmah beradab semasa kita makan ni? Antara hikmahnya ialah, ataupun faedah ataupun hikmah yang pertama, kita dapat eratkan silaturahim. Yang kedua, mendapat keberkatan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, dapat menunjukkan akhlak Islam dan segenap hal. Yang keempat, makanan dapat dihadam dengan baik dan sempurna. Yang kelima, tubuh badan kita jadi sehat. Yang keenam, terhindar daripada kuman dan penyakit. Yang ketujuh, menjauhkan daripada perbuatan yang tercela. Kita duduk elok-elok, kita makan, kita dapat elakkan daripada perbuatan yang tercela. Yang ke-8, menjaga kebersihan dan kesihatan tubuh badan. Yang ke-9, mencegah daripada pencemaran udara, kekotoran dan sebagainya. Dan yang terakhir, dapat mengelakkan daripada pembaziran. Okey, elak daripada pembaziran. Ambil makanan jangan terlampau banyak. Ambil sekadar kita rasa kita nak makan, cukup untuk perut kita makan, cukuplah. Jangan sampai kita ambil lebih-lebih, lepas tu tak habis. Kesian orang lain tak dapat. Kesian orang lain sampai dah habis makanan. Kita dapat makanan, buang-buang. Okey, elakkan. Baik. Dan yang terakhir, akibat tidak beradab semasa makan. Apa pula akibat kalau kita tak beradab semasa makan ni? Yang pertama, akibatnya adalah memalukan dan menjatuhkan maruah diri sendiri.
Okey, bila mana kita tak beradab semasa makan, kita boleh memalukan diri kita. Ni budak ni makan, ya Allah, gelojoh. Tak baca bismillah lah. Makan tangan tak basuh, tak baca doa. Kita malukan diri kita sendiri. Kalau malukan diri kita, tak apa lagi buatnya. Anak siapa tu makan, ya Allah, gelojohnya macam 10 hari tak makan. Maknya tak bagi makan ke? Dia jadi macam tu pula, malu mak ayah kita. Okey, pastikan makan dalam keadaan yang tenang, makan dalam keadaan yang sopan. Baik. Akibat yang tidak beradab semasa makan lagi. Yang kedua, dipandang hina dan tidak mendapat keberkatan Allah. Allah tak suka dengan orang yang makan dalam keadaan yang gelojoh. Elakkan. Okey. Dan dipandang hina. Orang pun pandang hina. Ya Allah, budak tu berapa lama tak makan. Okey. Yang ketiga, dibenci oleh orang lain. Yang keempat, mencacatkan majlis. Yang kelima, mengganggu keselesaan dan ketenteraman orang lain. Yang keenam, menjejaskan kesihatan dan mendatangkan penyakit. Yang ketujuh, tidak disayangi oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang terakhir, boleh menyebabkan pembaziran. Baik. Jadi inilah antara 8 akibat yang boleh menyebabkan tidak beradab semasa makan. Ni akibat tidak beradab semasa makan, ada 8 tadi. Okey, baik. Saya rasa sekadar itu sahaja. Jadi kalau ada apa-apa persoalan, ada apa-apa pertanyaan, boleh terus tanya dengan saya. Boleh WhatsApp saya. Jadi kalau ada apa-apa, boleh tanya terus dengan saya, direct dengan saya. Okey. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.